Okey, kali ini kita nak buat ulang kaji berkenaan tajuk kadar tindak balas. Ya. Baik, apa maksud kadar tindak balas? Okey, sebelum ni kita dah biasa dengar ialah berkenaan dengan tindak balas. Sekarang ialah maksudnya ada perkataan kadar. Kadar ni adalah ada kaitan dengan masa. Jadi, kadar tindak balas ialah masa untuk tindak balas berlaku daripada awal sampai akhir. Apa maksud awal sehingga akhir? Baik, kita tengok contoh rajah ni. Di mana yang rajah yang mula-mula atas ni ialah di mana tindak balas tidak lagi berlaku. Kenapa saya katakan begitu? Yang sini tiada tindak balas. Kenapa? Sebab tiada hasil yang terbentuk. Okey, tindak balas ialah berkaitan dengan kuantiti bahan tindak balas dan kuantiti hasil tindak balas. Di mana bila berlaku tindak balas, bahan tindak balas secara berperingkat akan menjadi hasil tindak balas. Okey. Bagi yang kedua ni, di sini mana sudah berlaku tindak balas, di mana tindak balas tu sudah hampir berakhir. Dan rajah yang ketiga di bawah ni ialah di mana tindak balas telah selesai. Kenapa saya kata selesai? Kerana tiada lagi hasil tiada lagi bahan tindak balas, semuanya sudah menjadi hasil tindak balas. Jadi daripada konsep ni, kadar tindak balas ialah di mana masa yang diambil untuk semua bahan tindak balas berubah menjadi hasil tindak balas. Itu maksud dia kadar tindak balas. Baik, kadar tindak balas boleh diwakili dengan graf. Di mana kalau kita ambil data berkaitan dengan masa dan juga kuantiti bahan hasil tindak balas, sama ada isi padu ataupun jisim ataupun kepekatan yang terhasil, maka kita akan boleh plotkan graf, sama ada graf positif ataupun graf negatif. Baik. Daripada graf, anda boleh nilai suatu tindak balas berdasarkan plotan graf. Biasanya permulaan tindak balas tu akan cepat. Cepat tu menunjukkan dia graf ni ialah curam. Curam. Bukan curam. Curam. Curam ni maksudnya dia menegak, ke arah menegak. Kemudian dia hampir, bila tindak balas tu semakin berlalu, maka dia semakin mendatar. Mendatar pada saat dia mula-mula mendatar ni, di sinilah tindak balas tu selesai. Bermakna kadar tindak balas di saat di masa T ni, katakanlah saya katakan T2 ni, dia telah selesai. Di mana kita akan dapat nilai hasil ataupun bahan tindak balas yang digunakan tu sudah habis digunakan ataupun hasil tu semua sudah habis terbentuk. Maknanya nilai di sini akan dapat nilai yang sama. Katakanlah ni ialah isi padunya ialah katakanlah 80 cm padu, maka sini nilai semuanya adalah 80 cm padu gas ataupun apa-apa yang kita peroleh daripada hasil tindak balas. Baik, jadi untuk tajuk ni, pengiraan kadar tindak balas melibatkan 4. Yang pertama ialah kadar tindak balas yang dipanggil kadar tindak balas purata keseluruhan. Kemudian yang kedua ialah kadar tindak balas purata dalam masa yang pertama. Kemudian yang ketiga, kadar tindak balas purata dari masa T1 ke T2. Kemudian kita juga boleh kira kadar tindak balas pada masa tertentu. Kita pergi satu persatu. Baik. Apabila kita sambung video ini.